benda ke, nampak ada benda tak. Doktor berkata, iyalah saya ikut kajian perubatan kami, kajian ilmu sains kami, ya, ini ada sedikit kelainan pada anak puan, dia gini, mungkin keadaan dia kekal sampai dia dewasa, sampai dia meninggal dunia, ataupun tuan dan puan meninggal dunia. Maknanya kita dah tahu dah, ini yang akan berlaku pada anak kita sampai dia mati, betul? Dan kita tanya orang-orang pun tak ada ubat, melainkan dia ada tempat istimewa untuk dia belajar. Nah, dia ada modul-modul tertentu yang boleh dia belajar untuk bekal diri dia, kemahiran hidup dia. Tapi nak pulihkan dia daripada sindrom down kepada sindrom up, tak ada. Betul tak, Ibu? Tetapi adakah oleh kerana kita tahu anak kita tu begitulah keadaannya sampai mati, kita akan lenyek dengan kereta kebal? Kita akan campur lah pergi buta. Tak alasan anak aku ni doktor kata akan seolah-olahnya cacat dah sampai mati. Dah kita nak buang anak kita? Tak buang dah. Kita akan jaga. Bahkan kalau ada orang kata, ni aku dah dengar di tempat ni mungkin boleh bagi baik sikit anak kamu, kita pergi usaha tak? Usaha dah, sayang anak kan. Begitulah isu Palestin ni. Tak boleh lah mentang-mentang kalau ulama-ulama dah kata dia ni memang isu awak sampai ke kiamat, kita pun biar dia lah pakai pakai ramai, bukan kita. Boleh lah kita buat itu? Tak boleh lah, sebab isu kita semua. Walaupun Allah uji sampai hari kiamat, Allah uji itu bukan uji mana kita biar redha lah, qadar Allah, nama macam mana dah Allah bom Palestin. Dan kalau Allah uji bom kita pula, nah, apa rasa kita kalau orang lain pula kata kita gitu? Sedangkan Allah, Nabi kata Islam tu membangun bangunan. Nah, orang sana sengit, kita binaan bahagian sisi lain pun akan jadi tidak stabil. Ujian bagi mereka sedang dibom. Ujian nyawa, ujian darah, ujian titisan air mata, ujian titisan peluh. Ujian bagi kita, ujian keimanan yang nak menanggapi isu itu pada saat ini. Itu persoalan kita. Suatu bila kita terlalu berkira untuk bantu agama Allah, berkira untuk bantu umat Islam, maka Allah mengenakan pada kita azab yang sangat berat. Sebab kita terlalu kedekut dan terlalu sempit dengan harta kita, seolah-olah harta itu Allah cipta untuk kita seorang saja. Tak boleh nak dikongsi dengan orang lain, tak boleh nak di-share dengan orang lain, tak boleh nak diagih-agihkan juga pada orang lain. Sebab tu orang yang kedekut, Allah azab dengan azab yang begini. Sebab orang kedekut, dia tak peduli susah orang. Dia tak peduli masalah orang, tak peduli kepayahan orang, tak peduli keadaan orang, asalkan dia senang. Aku tak kacau kamu, kamu tak kacau aku. Itu bukan cara Islam. Nabi tunjuk contoh, sahabat tunjuk contoh daripada dulu lagi. Macam mana kalau saudara Islam mereka, Bilal bin Rabah, Zubair bin Awam diseksa, mereka tebus dengan harta mereka. Kita nak tebus kafarah dosa kita sedikit dengan meletakkan duit dalam tin biskut tu. Itu pun kedekut pahit kita tuan. Itu maknanya tahap kepedulian kita, tahap keimanan kita. Sebanyak mana mungkin Allah beri pada kita, banyak mana kita sanggup keluar balik untuk jalan Allah. Orang ni tuan-tuan orang tengok, ini cerita ni kalau kita cerdik, tuan-tuan orang jangan tanya, ya ke mayat boleh gerak naik tangan balik? Mungkin keadaan tu tak berlaku, tapi Allah bagi orang ni, hak hidup dia, hak cerita ni, vision dia macam tu, nampak view dia seolah macam tu. Mungkin dia mimpi, boleh jadi. Kita pun tak tahu situasi sebenar. Tapi dengan adanya satu cerita, dan cerita ni bukannya berlaku 10 tahun sekali, ratus tahun sekali. Makna kita dah tak ada Nabi, tak ada Rasul. Betul? Jadi macam mana Allah nak menyedarkan kita? Allah beri di kalangan orang-orang yang soleh pengalaman-pengalaman yang dia boleh cerita. Untuk kita dengar, ambil ibrah, ambil iktibar. Dan apa dia cerita tu sabit pula dengan surah Ali Imran yang 180. Memang Allah kata orang kedekut, orang bakhil, Allah kalungkan dengan kalung api neraka. Daripada emas perak dia tu, Allah lebur daripada api neraka, kalung leher dekat leher dia, rantai dekat leher dia. Dan itu yang dia tengok dalam penglihatan dia. Jadi bukan tugas kita tanya berapa hari bulan dia tengok, siang ke malam. Dan apa dia tak ambil video masa tu, tak share pun. Kalau share, kalau ada nak video orang boleh tengok, tunjuk, baik belaka lah tuan-tuan.
pakai sedekah belaka. Nah, orang ni sedekah kedai ni, orang ni sedekah kebun dia, orang ni sedekah kelapa sawit. Nah, orang tu sedekah kenderaan dia, sedekah basikal, sedekah segala bagai lah benda hak dia sedekah. Dah sebab tengok bukti nyata ni. Tapi memang jenis manusia tuan-tuan. Kita pun memang bukan tak ada bukti nyata. Sekarang dengan video dengan apa orang tunjuk orang ni, tunjuk gini, kebesaran Allah gini, ada kadang kubur hak jadi gini, orang jadi gini. Dia insaf masa tu je. Nah, di YouTube, di Facebook, di wall-wall kadang negara Arab ditunjuk gambar orang gini lah. Memang gitulah kita, memang gitulah. Jenis bangsa orang yang tidak peka dan sensitif. Macam kita tengok aksiden lah. Aksiden teruknya bang. Nah, tengok teruknya. Nah, sial dia tepik susah, bomba dah bawa keluar. Berapa lama dia insaf? Tak sampai seminit, hilang je aksiden daripada pandangan, dia pencut balik. Betul? Memang itulah. Padahal dia mengalami itu, dia melalui. Tengok. Ni kan pula kalau orang lain ambil. Tuan-tuan dengar daripada saya, walaupun ada lah tuan-tuan tengok tertulis dalam kitab. Keinsafan tu tak serak sungguh. Ya? Jadi itulah sebabnya aku sampai tidak berhenti-henti menangis. Sebab tu rupanya layak tak dia menangis seteruk ini. Layaklah tuan-tuan. Ya, dia baru dipertontonkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebahagian kecil daripada balasan yang Allah janji. Mana Allah cerita azab-azab seksa sengsara ada sungguh. Ya, dan dia sedang tengok itu diperlakukan ke atas saudara kandung, mana adik-beradik kandung dia, adik lelaki dia sendiri. Yang di dunia lu sembahyang tak tinggal, puasa tak tinggal, ke masjid tak tinggal, ke surau tak tinggal, tapi zakat, infak, sedekah dia tak beri. Makna dia sudah memutuskan hubungan dia dengan saudara se-Islam dia yang lain. Sebab tu tuan-tuan, kalau adalah peluang tuan-tuan pergi berinfak, tak dapat beri banyak, tuan-tuan beri sikit. Terutama saudara-saudara kita di Gaza, di Palestin dan sebagainya, di Syria dan sebagainya. Pasal tuan-tuan kira lah, Allah sedekah aku ni sampai ke tidak. Dah kalau tuan-tuan nak sampaikan betul-betul, tuan-tuan pergi sendiri. Nah, makna kita tengok orang yang betul-betul boleh bawa amanah kita, berilah, pejam mata berilah. Tak banyak, beri sedikit lah, jangan sampai tak beri langsung. Itu tanda kepekaan kita tuan-tuan pada saudara kita. Ya? Maka kami pun mengatakan kepada orang itu, mungkin sekali saudaramu itu tergolong orang-orang yang dipercepatkan siksaan Allah lebih dahulu dalam kuburnya hinggalah ke hari kiamat. Kami pun lalu keluar dari rumahnya dan terus mendatangi Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia dah balik, dah dengar cerita tu, geng-geng hak ziarah tadi ni, dah ayah nak mengambilkan mi udang besar tadi ni, ya. Dia pergi jumpa dengan Abu Zar. Abu Zar salah seorang sahabat Nabi yang lebih kurang sebaya umur dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Umur Allah beri panjang sampai 90 lebih, dekat 100 tahun, ya. Lalu kami ceritakan kepadanya berita orang. Dia cerita pula pada Abu Zar. Dan kami mengatakan, mengapa kita lihat orang Yahudi dan orang Nasrani, orang kafir lah ni, bila mati, semua tu tak pernah berlaku ke atas mereka. Betul tak? Kita tengok cerita tanah kubur, semua orang Islam. Nah, orang kafir jadi tak gitu? Orang tak jadi, tengok dia pakai kot lagi. Pakai kot, khanda pun ada aircon. Nah, buah ada bunga sini, satu pen paker letak sini. Nah, ada iPad pegang belah kanan. Nah, mana tengok muka pun senyum comel. Nah, muka pun berseri, berbedak. Nah, macam husnul khatimah kita kata. Dah tak jadi pun tukar jadi babi, dia patutnya dia patut jadi tukar jadi babi. Dah tak sembah Allah, jahat waktu dengan orang Islam sebagai contoh. Nah, tengok tentera-tentera Israel hak menyeksa umat Islam. Bila dia pula kena bom, kena tembak, tak tukar pula mayat dia jadi beruang ke babi ke anjing, patut tukar selalulah. Ya, sebab jahatlah orang Islam ni. Ya. Tapi tak jadi gitu, mati-mati biasa je. Dia tanya Abu Zar, kenapa gitu wahai sahabat Nabi? Nak cuba beri kami pencerahan sikit, kenapa orang kafir tak jadi serupa kita kalau mati? Maka jawab Abu Zar, mereka tu tentu tidak syak lagi akan masuk api neraka. Makna orang kafir tak usah tanya lah. Abu Zar kata memang dia masuk neraka. Tu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi ahli iman serupa kita, ahli iman ni mana orang-orang yang beriman macam kita lah. Allah tunjuk supaya jangan masuk neraka macam dia. Faham tak?
Makna orang Islam jadi ni, dia bukan jadi pada setiap orang. Orang hak zina, orang mencuri, orang hak derhaka pada mak bapak sebagai contoh. Bukan semua Allah tukar, bukan semua Allah ina, bukan semua Allah azab sampai manusia yang hidup dapat tengok. Kejadian tu berlaku 10,000, satu dalam 10,000, satu dalam 100,000, ataupun satu dalam 1 juta, ataupun mungkin lebih, gandaan mungkin lebih. Sebab apa? Nak beri tunjuk. Walaupun kita Nabi tak ada, Rasul tak ada, tapi Allah bantu juga. Sayang Allah pada kita, tak nak masuk neraka, tunjuk juga sebagai panduan. Sebab kalau tak ada, ialah Nabi dengan kita dah 1000 tahun lebih, 1400 tahun lebih. Jadi kadang-kadang mungkin ni ya Allah, apa namanya, lama tak dapat cerita, lama tak dapat iktibar, tak tengok. Allah tunjuk sekali-sekali, kisah-kisah. Kita duduk di sini, berlaku di belahan dunia yang lain, orang cerita dah kita tahu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul An'am ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman absara fa li nafsihi wa man 'amiya fa 'alaiha. Maka barang siapa yang melihat kebenaran itu, manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang buta yang tidak melihat kebenaran, maka kecelakaannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan dalam firman yang lain surah Fussilat ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Dan jadilah Tuhanmu itu sangat menganiaya terhadap para hamba-Nya. Maknanya orang yang Allah beri tengok dan dia sudah tengok, terpulang pada dirinya sendiri nak ambil iktibar ataupun tidak. Kita tengok isu-isu yang berlaku pada kita sekarang, isu Palestin, isu Syria, isu Mesir. Kita rasa macam mana? Kita kata kita mudah jalan, kita fikir gini je, alhamdulillah, kita tak kena balak macam dia kena. Dia kena musibah, kita tak kena musibah. Sekadar tu saja kita fikir. Tidaklah pula kita fikir sebagai contoh, mereka ni Allah uji dengan kematian yang banyak, mereka Allah uji dengan peperangan yang besar, fitnah yang besar. Tapi kita pun tidak terkecuali, kita Allah uji dengan kemewahan yang melimpah ruah. Kita Allah uji dengan pemberian yang melipat kali ganda. Kita Allah uji dengan benda-benda yang kita takut kita lebih jauh dengan Allah. Wanita-wanita di Palestin, pemuda-pemuda di Palestin, golongan syabab di Palestin, orang muda lah, masa kita pergi hantar bekalan makanan, bantuan kemanusiaan, kita zahirkanlah simpati pada dia. Kesian kamu kena gini-gini. Dia kata jangan kesiankan kami. Kita masing-masing umat, masing-masing kaum, Allah uji dengan ujian masing-masing. Kami Allah uji dengan pertumpahan darah. Kamu Allah uji dengan hiburan. Kamu Allah uji dengan kesenangan. Kamu Allah uji dengan kemudahan. Kami walaupun Allah uji dengan perang, tapi kami dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami takut kalau kamu diuji dengan kesenangan yang berlebih-lebih, yang melimpah ruah, menyebabkan kamu semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang siapa yang malang? Tak kemunyai muka kita kata gitu. Betul lah dia kata Quran dia diuji, tapi ujian dia tu menyebabkan Quran dekat di dada dia. Sembahyang jemaah dia tak tinggal, tawakal dia semakin lama semakin tinggi. Niat dia untuk syahid, untuk jihad, semakin lama semakin membara. Kita diuji dengan makanan melimpah ruah. Kesenangan yang banyak, kemewahan yang bersilih ganti, itu tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin lalai, semakin lupa, semakin leka. Sekarang dia tanya kita balik, sekarang siapa yang lebih parah ujian daripada kami? Kita diuji berdekat dengan Allah, alhamdulillah lah. Sebab kita berarti akan kembali semula kepada Allah. Kamu diuji makin jauh dengan Allah, sedangkan kamu juga akan kembali kepada Allah. Berani tuan-tuan orang Palestin ni. Contoh bila kita pergi bawa makanan, bawa apa-apa, dia orang Palestin bezanya dia tak meminta-minta. Orang yang biasa pernah pergi ke Palestin tahu, sikap orang Palestin dia tak akan minta. Dan dia pun tak teruja benar bila kita pergi, biasa-biasa. Walaupun ialah dia tidak mewah macam kita. Dia tu bukan tak kaya, tapi tak sempat nak kaya. Asyik kena bom. Tak sempat nak ada sofa baru, tak sempat nak ada TV 60 inci. Beli je bom.
Tetapi mereka ni kaya jiwa. Dia tak meminta-minta, dia tak mengemis-ngemis. Nah, kalau kita pergi negara-negara yang susah, tarik, dia pegang, dia peluk kita. Nah, Palestin tuan-tuan orang pergi, tak kalau itu. Kamu jalan cara kamu, aku jalan cara aku. Kau beri, aku ambil. Kamu tak beri, aku tengok apa tidak. Nah, sebab orang yang ada jati diri yang tinggi, orang yang ada nilai tujuan hidup yang tinggi, cara kehidupan dia akan berbeza dengan kita. Ya, sandaran dia solid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada fikir apa-apa dah, melainkan tujuan matlamat dia kerana Allah. Itu tinggi nilai maruah yang Allah letak berbanding kita. Kita tak diuji sebegitu berat, tak ada perang, tak ada pertumpahan darah, tak ada fitnah yang besar-besar, tapi kita mengemis di negara kita sendiri. Nampak? Kita mengemis di negara kita sendiri. Orang asing datang, kita meraihkan orang asing. Nah, penjajah dah lama balik, kita raihkan hukum penjajah sampai sekarang. Kita raihkan peninggalan orang asing. Orang di Palestin, walaupun dia susah, tengok darah tiap-tiap hari, anggota badan putus tiap-tiap hari, tidak pula menyebabkan dia itu mengemis di negara dia. Nampak? Di situlah kemuliaan sebuah tamadun manusia itu dapat dilihat. Bukan nak kata kita komen, ini muhasabah diri, supaya kita tahu sebenarnya di mana letak duduk kita, di mana letak duduk dia. Kita kesiankan dia. Kesian orang Palestin, wajar sebab kita sayang pada dia, saudara Islam kita. Dia pun sebenarnya sedang kesiankan kita. Dia kata, aku tak kisah, aku anytime boleh syahid. Nah, mereka sahur di dunia, berbuka di syurga. Nampak? Sahur dia pukul 5-6 pagi, 4-5 pagi. Kemudian dia akan berbuka dengan buah-buah dan malesan-malesan, ditemani oleh bidadari syurga. Kita ditemani oleh Haji Sulaiman ni. Dah mana untung? Sebab tu benda ni pandangan, perspektif, persepsi yang berbeza. Kesimpulan, zakat itu adalah salah satu rukun Islam yang 5 yang dianggap sebagai sendi kepada keadilan sosial dalam masyarakat Islam, sebagaimana salat yang dianggap sebagai tiang agama, yang mana tanpanya binaan tidak akan berdiri tegak. Maka zakat boleh dianggap sebagai bumbung agama. Kalau sembahyang tiang agama, zakat, sedekah, infak ini, sumbangan-sumbangan kita ni bumbung agama. Makna penting jugalah. Kalau rumah kita cantik, dinding ada wallpaper, lantai tile daripada Itali, perabot-perabot ni English style, tapi bumbung tak ada. Wah, tuan. Pakai payung pasar malam ni tak aci. Yang bakal menahan umat daripada bahaya panas dan hujan. Tegasnya yang satu melengkapi yang lain. Haji zakat ini tidaklah diwajibkan secara mutlak, yakni ada syarat-syarat yang mesti diperhatikan, yang mana tanpanya tidaklah ia menjadi wajib lagi. Hal ini dapatlah kita melihat dalam buku-buku fiqh yang menguraikan hukum selengkapnya. Tapi zakat ni taklah diwajib qat'i macam sembahyang. Dia wajib atas keadaan-keadaan tertentu, orang-orang tertentu dan situasi-situasi tertentu. Dalam kategori dosa besar yang disenaraikan oleh pengarang, dimasukkan persoalan zakat ini dalam senarai yang kelima, yang menunjukkan sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap kaum muslimin serta diambil pengajaran daripadanya. Dalam mendedahkan kepentingan hukum zakat ini kepada para pembaca, pengarang telah menyadur berbagai-bagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW untuk menarik perhatian para pembaca dari hal ancaman Al-Quran terhadap orang yang membelakangkan hukum ini, dan ingatan Rasulullah SAW dari hal siksaan dan azab yang disediakan di akhirat bagi sesiapa yang enggan mengeluarkan zakat, yang berita-beritanya sangat mengejutkan hati setiap orang yang memperhatikannya. Betapa tidak, sebab enggan mengeluarkan zakat itu padahal telah sempurna semua syarat-syaratnya, berarti mengingkari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dikurniakan kepada kita. Padahal kita tahu bahawa jika Allah hendak menarik semua kekayaan yang telah diberikannya kepada kita, nescaya hal itu dapat berlaku dalam sekelip mata saja. Allah. Kalau Allah nak ambil, Allah boleh ambil. Asal kata Allah ambil harta kita, Allah boleh ambil keluarga kita anytime. Balik raya, pergi bercuti, pergi sebuah MPV, balik pun sebuah MPV. Nah, masuk Laliang pun sebuah MPV. Sekelip mata orang ambil. Harta kita elok, kita rasa empire perniagaan kita dah hebat, dah public listed, dah besar, empire besar. Jangan. Allah boleh ambil anytime. Qarun tu sekaya-kaya manusia dalam dunia ni. Kita orang kaya kita, ada tak orang sampai kunci perbendaraan dia trailer bawa? Ada.
Ada. Qarun memang manusia paling kaya. Sebab harta dia boleh cashkan anytime. Nilai dia bilion, tuan-tuan. Kita kaya tapi dalam bentuk saham. Belum tentu orang nak beli semua sekali, betul? Dia kaya yang orang dulu kaya. Kaya gila-gila, tuan-tuan. Sebab dia bukan ada bond, ada saham. Dia kaya yang dinar, kaya emas. Nah, kita kaya tapi kaya pemilik saham. Nah, duit kita berbentuk angka. Kalau kita nak keluar, bank kata aku tak ada duit nak bagi duit kamu. Nah, kita nak kata dia. Dia duit dia boleh keluar anytime. Qarun. Sebab tu yang bawa harta dia sampai 2-30 ekor unta. Kunci dia. Tuan-tuan bayar bawa kunci baru. Nah, banyak manalah harta dia buat kali. Kalau dia boleh, kalau dia hiduplah pada zaman ini dan membawa kekayaan yang sama nilai dulu pada zaman ni, saya rasa rumah dia tu 2-3 saat sekali mencuri lagi. Orang tu ambil, orang ni ambil. Banyaknya harta dia melimpah-limpah. Allah ambil dengan cara tenggelamkan harta dia. Nak suruh orang tipu, rugilah perniagaan lama benar, makan masa. Benamkan terus sekelip mata dia. Dan kalau kita niaga nak tunggu rugi kan makan masa. Takkan rugi tu sesaat. Orang tipu, sikit-sikit orang tipu lagi, untung pula tak ada. Baru bankrupt. Ni Allah nak ambil semua, Allah benamkan terus dengan dia sekali. Nampak? Makna tu contoh kalau Allah nak ambil. Sesenang itu Allah ambil. Dan kita tak boleh takwil apa-apa. Tak boleh nak tanya Allah, kenapa ambil semua, ambil sikit